Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Azri bin Abdul Hafiz. Nombor metrik 065531. InsyaAllah pada hari ini, saya dan juga rekan saya akan membentangkan pada tajuk yang ketiga, iaitu fi'al muta'adi dan juga fi'al lazim. InsyaAllah pada pembentangan kali ini, saya akan membentangkan mengenai tajuk fi'al lazim. Pada perbahasan pertama, kita akan membincangkan mengenai makna fi'al lazim dan juga contoh-contohnya. Pada istilah fi'al lazim ini dikenali sebagai kalimat fi'al yang tidak sampai kepada maf'ul, kecuali perantaraan huruf jar atau tidak memerlukan sebarang objek. Objek ini dapat kita lihat sebagai maf'ulun bih. Jadinya, kita dapat fahami bahawa fi'al lazim ini memerlukan satu fi'al sahaja, iaitu kata kerja, dan juga satu isim fa'il, iaitu yang bermaksud pelaku ataupun orang yang memerlukan perbuatan tersebut. Sebagai contoh yang saya dapat berikan iaitu marartu bi Zaid. Marartu bi Zaid ini bermaksud saya berjalan dengan Zaid. Ayat ini kita sudah dapat fahami, dan ayat tersebut tidak memerlukan sebarang objek ataupun maf'ulun bih. Manakala keterangan bagi contoh yang kedua ialah fi'al koma Zaid, iaitu fi'al koma yang bermaksud telah berdirinya Zaid. Fi'al koma ini adalah fi'al lazim yang hanya memerlukan kepada fa'il, iaitu Zaid, dan tidak memerlukan sebarang objek kerana ia sudah menjadi ayat yang sempurna dan mudah kita fahami. Seterusnya, adapun nama lain bagi fi'al lazim ialah yang pertama, fi'al qasir, iaitu kata kerja kecil ataupun terhad. Hal ini disebabkan oleh kekurangannya dalam maf'ulun bih, iaitu objek, dan hadnya kepada fa'il, iaitu sebagai pelaku atau mustajib. Manakala yang kedua ialah fi'al ghairul waqi', yang bermaksud kata kerja yang tidak nyata. Hal ini kerana ianya tidak terpakai kepada maf'ulun bih. Dan akhir sekali ialah fi'al ghairul mujawiz, iaitu kata kerja tidak transitif. Apa itu maksud kata kerja tidak transitif? Ianya ialah kata kerja yang tidak memerlukan sebarang penyambut ataupun sebarang objek, iaitu yang dikenali sebagai maf'ulun bih. Setelah kita sudah mengenali maksud dan contoh bagi fi'al lazim, kini kita akan pergi pada bab seterusnya, iaitu ciri-ciri ataupun alamat bagi fi'al yang telah pasti termasuk fi'al lazim ataupun kata kerja yang tidak memerlukan objek. Yang pertama adalah fi'al yang menunjukkan erti sifat, yang menunjukkan makna tabiat, karakter, watak dan juga pembawaan. Sebagai contoh, syaja'ah, berani. Yang kedua, ajabana, takut, hasuna, baik, qabaha, jelek. Yang kedua adalah fi'al yang menunjukkan erti kebersihan. Sebagai contoh, tahara, suci, nazafah, bersih. Dan yang ketiga adalah fi'al yang menunjukkan erti kotor. Sebagai contoh, wasikha, kotor ataupun danisa, sama artinya, dan juga qazira, iaitu tercerma. Ataupun fi'al yang menunjukkan erti ukuran, sebagai contoh tala, panjang, qasara, yang bermaksud pendek. Ataupun fi'al yang menunjukkan erti keadaan yang tidak lazim dan bukan termasuk pergerakan, sebagai contoh maradun, sakit, kasalun, malas, nasyitun, rajin dan sebagainya. Ataupun fi'al yang mengikuti wazan fa'ula, iaitu huruf ain yang berbaris hadapan. Sebagai contoh hasuna, baik, syaju'a, berani, syarufa, mulia. Ataupun fi'al yang mengikuti wazan infa'ala, sebagai contoh inkasara, pecah, inhatama, hancur, dan juga intalaqa, pergi. Ataupun fi'al yang mengikuti wazan if'ala, sebagai contoh ihmarra, memerah, iswadun, menghitam, ihdarra, menghijau, ibyadun, memutih. Ataupun fi'al yang mengikuti wazan if'ala, sebagai contoh ibyadha, isfara dan izraq. Ataupun fi'al yang mengikuti wazan if'alala, iaitu itma'anna, ishma'azza dan juga iksya'arra, bermaksud yakin, jijik dan juga mentak. Ataupun fi'al yang mengikuti wazan if'alala. Akhir sekali di dalam bab yang ketiga, iaitu bilakah fi'al lazim ini bertukar menjadi fi'al muta'adi. Fi'al lazim menjadi fi'al muta'adi apabila berlaku salah satu daripada tiga perkara. Yang pertama adalah apabila bertukar kepada wazan af'ala. Sebagai contoh,
akramtul mujtahid. Saya memuliakan mujtahid. Yang kedua pula adalah bertukar kepada wazan fa'ala. Contohnya azamtul ulama. Saya memuliakan para ulama. Dan akhir sekali adalah perantaran huruf jar. Contoh zahaba Ahmad bil kitab. Ahmad pergi dengan buku itu. Jadi di sini kita nampak fi'il lazim bertukar pada fi'il muta'addi kerana di sini ia menunjukkan kepada memerlukan kepada objek, iaitu maf'ulun bih. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Rizwan akan membincangkan tentang tajuk seterusnya, iaitu fi'il muta'addi. Di mana fi'il muta'addi ini ialah dalam bahasa Melayu kita dapat lihat, iaitu kata kerja transitif. Tapi istilah dia fi'il muta'addi huwa ma yata'addi atharuhu fa'iluh wa yatajawizuhu ila maf'ulun bih. Di mana fi'il muta'addi ini satu kata kerja yang memerlukan kepada objek, iaitu maf'ulun bih. Contohnya misalnya fataha tariqun andalas. Fataha tariq, buka apa? Apa yang dibuka oleh, apa yang ditakluki oleh tariq, iaitu Andalusia. Contoh yang kedua pula, qara'a at-talibu al-Quran. Apa yang dibaca oleh pelajar? Buku ke, majalah ke, iaitu Al-Quran. Itulah dia memerlukan kepada maf'ulun bih untuk ayat itu menjadi sempurna. Dia memerlukan kepada objek. Hukum bagi fi'il muta'addi ayusabu maf'ulun bih wahid aw ithnani aw thalatha hasiba ma malihi mufradu fi'il. Di mana ia menasabkan terhadap maf'ulun bih yang tidak menjadi naibul fa'il. Di mana untuk menetapkan objek itu sama ada 1, 2, 3 mengikut pada fi'il yang ditentukan. Wa alamatu fi'il muta'addi, iaitu alamat ataupun ciri-ciri yang ada dalam fi'il muta'addi. Yang pertama, yuqbaluha dhamir allati maf'ulun bih. Di mana dapat disambung dengan hal dhamir yang merujuk kepada maf'ulun bih. Contohnya iaitu al-ijtihad at-talibu fa akramahu al-ustaz. Di mana daripada ketahui bahawa hal dhamir di atas adalah menjadi ciri bahawa fi'il akrama merupakan fi'il muta'addi kerana ia memerlukan kepada objek. Yang kedua, yubna minhu isim maf'ul tam ay ghairi maqtaran bi zarf aw huruf jar. Di mana merupakan terbentuk daripada isim maf'ul tam, yang mana kata nama penuh yang tidak dikaitkan dengan sebarang zaraf ataupun huruf jar. Contohnya nasrallahu al-mazlum fahuwa mansur. Ini menolong Allah orang-orang yang dizalimi, maka dia menang. Kerana kata nama itu tidak terbentuk daripada fi'il lazim ataupun tetapi daripada fi'il muta'addi. Yang seterusnya adalah fi'il muta'addi ini terbagi kepada dua, iaitu fi'il muta'addi binafsihi dan wal muta'addi bi ghairihi. Kita dapat lihat fi'il muta'addi binafsi ini adalah fi'il muta'addi yang dengan sendirinya, di mana ma yusallu ila maf'ulun bih mubashirah ay bi ghairi wasitati huruf jar wa maf'ulu yusamma sharih. Di mana fi'il muta'addi ini yang bertemu dengan maf'ulun bih, yakni objek, secara langsung tanpa memerlukan kepada perantaraan huruf jar. Contohnya mislu breeds al-qalam. Ini pen breeds. Ia tidak memerlukan kepada huruf jar. Kita dah terang pen siapa. Kedua, ishtara Ahmad qalam. Ahmad membeli pen. Okey. Yang berbeza dengan muta'addi bi ghairihi, iaitu ma yusallu ila maf'ulun bi biwasitati huruf jar. Di mana fi'il muta'addi memerlukan kepada perantaraan huruf jar. Contohnya mithlu zahabtu bika bermakna adhabtuka wa maf'ulu yusamma ghairu sarih. Di mana fi'il muta'addi ini dia memerlukan kepada huruf jar, iaitu zahabtu bi. Bi itu adalah huruf jar. Di mana huruf jar di mana sebagai memerlukan perantara lah bagi menjadikannya fi'il muta'addi. Dan maf'ulun bih itu dinamakan ghairu sarih kerana kita dapat tidak jelas lah. Sekian, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya Amrul Muiz bin Muhammad Zaki akan menyambung bahasan berkaitan pembahagian al-fi'lu al-muta'addi. Al-fi'lu al-muta'addi yang qasimu ila salasati aqsam. Fi'al muta'addi ini terbagi pada 3 bahagian. Awalan, muta'addi ila maf'ulun bih wahid, iaitu fi'al muta'addi yang mempunyai maf'ulun bih satu saja. Sebagai contoh, qara'a at-talibu al-Quran. Kita boleh tengok di sini, qara'a adalah fi'al dan at-talibu al-fa'il dan al-Quran adalah maf'ulun bih. Ayat ini kita hanya memerlukan maf'ulun bih satu saja untuk melengkapkan ayat ini. Iaitu ayat ini maksud pelajar itu membaca Al-Quran. Bahagian yang pertama ini ada macam-macam jenis dan banyak sekali contoh yang kita boleh ambil. Antara ayat lain kataba, aqadha, ghafara, akrama dan nasara. Okey. Asanian al-muta'addi ila maf'ulin, iaitu bahagian yang kedua muta'addi yang mempunyai 2 maf'ulun bih. Bahagian yang kedua ini ada terbagi budak kepada 2 bahagian. Apa itu bahagian tersebut? Lepas ini kita akan bincang. Iaitu kita teruskan bahagian yang ketiga, iaitu muta'addi ila salasati mafa'il, iaitu fi'il muta'addi yang memerlukan 3 maf'ulun bih untuk melengkapkan ayat tersebut. Sebagai contoh, ara'aitu sa'idan al-amra wadihan. Kita boleh tengok di sini ada 3 maf'ulun bih untuk melengkapkan jumlah ayat ini, iaitu sa'idan, al-amra dan wadihan. Seterusnya mari kita lihat bahagian yang kedua, iaitu muta'addi ila maf'ulin. Muta'addi ila maf'ulin ini terbagi juga kepada 2 jenis. Jenis yang pertama, qismun yansibu maf'ulin laisa asluhuma mubtada' wa khabar, iaitu jumlah ayat yang mempunyai 2 maf'ulun bih yang mana asal daripada ayat tersebut bukanlah daripada mubtada' dan khabar. Iaitu contoh yang kita boleh lihat daripada perkataan a'ta, iaitu ayatnya adalah a'taituka kitaban. Dan daripada jenis ini juga ada macam-macam jenis, ada macam kataan lagi seperti sa'ala, manaha, mana'a, kasa'a, albasa dan 'allam. Jenis yang kedua daripada muta'addi ila maf'ulin ini adalah qismun yansibu maf'ulin aslahuma mubtada' wa khabar, iaitu ayat jumlah yang mempunyai 2 maf'ulun bih yang mana asal ayat itu adalah mubtada' dan khabar. Jenis ini juga terbagi pada 2 jenis, iaitu af'alul qulub dan juga af'alut tahwil. Af'alul qulub ini juga ada 2 jenis bahagian, iaitu af'alul yaqin dan juga af'alul dhann. Kita lihat terlebih dahulu apa itu af'alul qulub. Af'alul qulub ini adalah satu perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dirasakan oleh anggota dalaman, iaitulah batin, ataupun dirasakan oleh hati. Kalau kita lihat semua makna-makna perbuatan tersebut adalah berkaitan dengan perbuatan hati. Af'alul qulub ini ada 14 jenis, iaitu antaranya ialah ra'a, alima, dara, wajada, alfa, ta'allam, dhanna, qala, hasiba, ja'ala, haja, adda, za'ama dan hab. Kita akan lihat terlebih lanjut selepas ini. Namun tidak semua perbuatan hati ataupun fi'al qalbi ini menasabkan 2 maf'ul. Di antaranya ada juga yang menasabkan 1 maf'ul saja, seperti perkataan fahima, iaitu bermaksud faham, dan juga arafa yang bermaksud tahu. Dan ada juga yang bermaksud ataupun berhukum dengan fi'alul lazim yang mana tidak memiliki maf'ul, seperti jabuna, iaitu takut, dan juga perkataan hazuna yang bermaksud sedih. Dalam bab ini tidak boleh untuk kita menghapuskan 1 maf'ul ataupun 2 maf'ul daripada af'alul qulub dengan alasan untuk meringkaskan dengan tanpa dalil. Tapi jika alasan untuk meringkaskan tersebut dengan adanya dalil, maka dibolehkan untuk kita menghapuskan kedua-dua maf'ul ataupun salah satu daripada maf'ul tersebut. Okay, contoh yang pertama berkaitan 2 maf'ul yang dihapuskan kerana adanya dalil, iaitu ketika ada orang bertanya hal zananta qalidan musafiran, iaitu yang bermaksud
adakah kamu menyangka Khalid itu adalah seorang yang bermusafir? Lepas tu dijawab dengan zonantu, iaitu yang maksud zonantu musafiran. Di sini kita dapat lihat bahawa telah hilang ataupun telah buang dua maf'ul, iaitu maf'ul yang pertama ialah hu yang menunjuk kepada Khalid, dan musafiran. Musafiran adalah maf'ul yang kedua. Terusnya kita boleh lihat contoh satu maf'ul dihapuskan kerana adanya dalil, iaitu ayat ketika orang bertanya hatazunnu ahadan musafiran, iaitu maksud adakah kamu menyangka seorang telah pun bermusafir? Kemudian dijawab azunnu Khalidan, saya menyangka Khalid, iaitu yang maksud Khalid itu adalah seorang yang musafir. Azunnu Khalidan musafiran. Ayat musafiran adalah ayat maf'ul yang telah dibuang. Kalau kita lihat ayat azunnu Khalidan, telah pun kita faham ayat itu adalah untuk menjawab pada soalan yang mana soalan itu bertanya berkaitan seorang yang musafir, dan dijawab azunnu Khalidan. Dan kita dah boleh faham Khalid adalah seorang yang musafir berkaitan dengan ayat soalan yang telah ditanya tersebut. Biarpun tidak dinyatakan pada jawapan tersebut, telah pun difahami bahawa ayat itu menunjukkan Khalid adalah seorang yang musafir. Sebagaimana telah diberitahu sebelum ini, af'alul qulub terbagi pada dua jenis, iaitu af'alul yaqin dan af'alul dhon. Okey, kita lihat terlebih dahulu apa itu af'alul yaqin. Af'alul yaqin ialah menunjukkan pada keyakinan, iaitulah maksud kepercayaan yang mantap. Antara perkataannya ialah ra'a, alima, dara, wajada, ta'allam dan juga alfa. Iaitu contoh yang pertama kita boleh lihat daripada perkataan ra'a yang bermaksud alima wa'taqada, iaitu tahu dan meyakini. Sebagai contoh, ra'aitu Zaidan mu'alliman, aku tahu dan yakin bahawa Zaid adalah seorang guru. Contoh yang kedua pada kalimah alima, yang daripada maksud i'taqada, iaitu yakin, iaitu contohnya fa'in alimtumuhunna mu'minatin, iaitu daripada pertolongan ayat Al-Mumtahanah ayat 10, yang bermaksud lalu jika kalian yakin bahawa mereka, yakni perempuan-perempuan berhijrah, adalah orang-orang yang beriman. Contoh yang kedua pada perkataan dara, yang daripada bermaksud alima ilma i'taqadin, iaitu mengetahui dengan pengetahuan keyakinan, iaitu contohnya daraituka mujtahidun, aku telah mengetahui dengan pengetahuan keyakinan bahawa kamu adalah orang yang rajin. Itu adalah sebahagian pada contoh-contoh pada af'al yaqin. Seterusnya kita lihat pula bahagian yang kedua daripada af'al qulub, iaitu af'al dhon. Af'al dhon ini adalah maksudnya jumlahnya ialah menunjukkan pada dugaan ataupun sangkaan, iaitulah sangkaan ayat tersebut cenderung ataupun condong kepada salah satu kemungkinan. Af'alul dhon ini juga terbagi pada dua jenis. Jenis yang pertama iaitu naw'un yakunu lidzon wal yaqin wal ghalib kaunuhu lidzon. Jenis yang pertama iaitu lebih kepada maksud sangkaan dan juga yakin, tapi kebanyakannya lebih kepada sangkaan, iaitu ada tiga jenis contoh yang kita boleh ambil, iaitu perkataan zonna, qala dan juga hasiba. Contoh daripada perkataan zonna iaitu zonantuka musliman, yang maksud aku mengira ataupun aku sangka engkau adalah orang Islam. Perkataan yang kedua qala Zaidun bakran mualliman, iaitu yang bermaksud Zaid telah menduga ataupun menyangka Bakar adalah seorang guru. Perkataan yang ketiga pada hasiba, wa tahsabuhum ayqazan wa hum ruqud, daripada surah Al-Kahfi ayat 18, yang bermaksud dan kamu mengira bahawa mereka terjaga sedangkan mereka itu sedang tidur. Itu peristiwa Ashabul Kahfi yang mereka menyembunyi di dalam gua untuk melarikan daripada fitnah kesyirikan. Seterusnya kita lihat bahagian kedua, iaitu bahagian yang menunjukkan maksud dugaan ataupun sangkaan sahaja, iaitu contoh pertama ada perkataan ja'ala. Ja'ala dengan maksud dhon ataupun menduga yang menasabkan dua maf'ul, iaitu pada surah Az-Zukhruf ayat 19, iaitu waja'alul malaikata allazina hum ibadur rahmani inasa
yang bermaksud dan mereka menyangka bahawa malaikat-malaikat iaitu hamba-hamba Allah adalah perempuan. Iaitu perkataan yang kedua, kita boleh lihat daripada perkataan haja, iaitu pada ayat hajautu abaka shaiman, yang maksud aku menyangka bahawa ayahmu adalah orang yang berpuasa. Itu contoh yang ketiga pada perkataan adda, iaitu fala ta'dudil maula syarikaka fil ghanni walakinnamal maula syarikuka fil udumi. Maksud, maka jangan kau kira anak saudara ataupun anak paman adalah temanmu dalam kekayaan, akan tetapi anak saudaramu adalah temanmu dalam kefakiran. Contoh yang ketiga adalah daripada perkataan za'ama, iaitu za'amtani syaiqan walastu bi syaiqi innama syaiqu man yadibu dabiban, iaitu bermaksud kau menduga diriku adalah syekh, yang ini orang yang sudah tua, sedangkan diriku bukanlah seorang syekh ataupun seorang yang tua. Sedangkan syekh itu tidak lain adalah orang yang merangkak dengan sebenar-benarnya merangkak. Inilah perkataan, contoh perkataan yang menunjuk kepada zon ataupun sangkaan sahaja. Adapun contoh perkataan ini ada juga yang menunjukkan kepada makna yang lain, tetapi kita fokus makna yang menunjukkan kepada yang dua maf'ulun bih saja. Itu contoh seterusnya daripada perkataan hab, faqultu ajirni aba Khalidin wa illa fahabni imra'an halikan, yang maksud kemudian aku berkata tolonglah aku wahai Abu Khalid, dan jika tidak maka dugalah ataupun sangkalah aku sebagai orang yang hancur. Seterusnya kita lihat pula kepada af'alut tahwil, iaitulah daripada segi bahasa, af'alut tahwil ini maksud perbuatan-perbuatan yang berubah, iaitu af'al tahwil ini adalah perbuatan atau fi'il yang mempunyai makna sayyar, yang maksud menjadikan ataupun merubah. Adapun fi'il at-tahwil ini ada 7, iaitulah sayyara, radda, taraka, tajida, ittaqaza, wahaba dan ja'ala. Af'al tahwil ini menasabkan dua maf'ul yang asalnya pada susunan ayat mubtada dan khabar. Itu contoh perkataan yang pertama daripada perkataan sayyara. Sayyara ini mempunyai maksud menjadikan ataupun berubah. Contohnya ayatnya sayyartul aduwa sadiqan, iaitu maksud aku merubah musuh menjadi teman. Seterusnya kita lihat contoh perkataan yang kedua, iaitu daripada perkataan radda. Radda ini bermaksud mengembalikan, iaitu merubah keadaan kepada keadaan yang awal. Kita boleh lihat contoh daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 109, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, iaitu yang bermaksud kebanyakan ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekufaran setelah kalian beriman. Contoh perkataan yang ketiga kita boleh lihat daripada perkataan taraka. Taraka ini bermaksud mempunyai membiarkan ataupun membiarkan sesuatu untuk sebuah tujuan. Kita melihat pada surah Al-Kahfi ayat 99, iaitu yang berbunyi wa tarakna ba'dhum yawma idzin yamuju fi ba'd ila akhir ayat, yang bermaksud dan kami biarkan sebahagian mereka pada hari itu mencampur adukkan dengan sebahagian yang lain. Seterusnya kita lihat contoh perkataan taqiza, yang bermaksud menjadikan. Contoh ayat taghiztuka sadiqan, iaitu aku menjadikanmu teman. Seterusnya perkataan ittaqaza juga bermaksud menjadikan. Kita boleh lihat contoh ayat pada surah An-Nisa ayat 125, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqaza wa Ibrahim qalila, iaitu bermaksud dan Allah menjadikan Nabi Allah Ibrahim itu sebagai kekasih. Contoh seterusnya daripada perkataan ja'ala. Ja'ala ini bermaksud menjadikan juga, iaitu kita boleh lihat daripada surah Al-Furqan ayat 23 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura, iaitu bermaksud dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan lalu kami jadikan amal itu debu yang bertebangan. Seterusnya contoh yang terakhir daripada perkataan wahaba, iaitu contoh ayat wahabani Allah fida al-muqlisin, yang bermaksud Allah menjadikanku sebagai tebusan bagi orang-orang yang ikhlas. Itu saja contoh daripada af'alut tahwil. Seterusnya kita lihat bahagian terakhir, iaitu muta'addi ila salah satu maf'il,
iaitu jenis fi'il muta'addi yang mempunyai 3 maf'ulun bih. Di sini ada 7 contoh perkataan, iaitu perkataan yang pertama pada perkataan ara, iaitu fi'il mudhari'nya ialah yuri. Contoh perkataan araitu sa'idan al-amra wadhihan, iaitu yang bermaksud aku memberitahu Sa'id bahawa perkara itu jelas. Di sini kita lihat maf'ulun yang pertama adalah sa'idan, maf'ulun yang kedua adalah al-amra, dan yang ketiga adalah wadhihan. Contoh yang kedua daripada perkataan a'lama, fi'il mudhari'nya ialah yu'limu. Contoh perkataan a'lamtu sa'idan al-amru sahihan, aku masih tahu Sa'id bahawa perkara itu adalah benar. Yang itu contoh perkataan yang ketiga amba'a, fi'il mudhari'nya ialah yumbi'u. Contoh perkataan amba'tu qalilan al-qabru waqi'an. Qalilan maf'ulun yang pertama, al-qabru maf'ulun yang kedua, dan waqi'an maf'ul yang ketiga. Itu ayat ini bermaksud aku menceritakan qalil bahawa berita itu terjadi. Contoh yang keempat daripada perkataan nabba'a, iaitu fi'il mudhari'nya ialah yunabbi'u. Contoh perkataan nabba'tu qalilan al-qabru waqi'an, sama aku menceritakan qalil bahawa berita itu terjadi. Itu terusnya contoh yang kelima, kita boleh lihat di sini daripada perkataan akbara, fi'il mudhari'nya ialah yuqbiru. Contoh perkataan la akbartu qalilan al-qabru waqi'an, yang maksud aku memberitakan qalil bahawa berita itu terjadi. Sama juga daripada contoh perkataan qabbara, fi'il mudhari'nya yuqabbiru. Contoh perkataan qabbartu qalilan al-qabru waqi'an. Contoh yang terakhir pada perkataan haddasa, iaitu yuhaddisu, iaitu contoh perkataan haddastu qalilan al-qabru haqqan. Maksudnya sama juga, aku menceritakan qalil bahawa berita itu hak, yakni benar. Itulah contoh daripada perkataan af'al muta'addi ila salasatu mafa'il. Tayyib, secara kesimpulan dapat kita ketahui bahawa fi'al ini terdapat 2 jenis, iaitu fi'al lazim dan fi'al muta'addi. Fi'al lazim ini ialah fi'al yang tidak memerlukan objek ataupun maf'ulun bih untuk melekatkan ayat tersebut. Contohnya seperti jalasa Zaidun, Zaid itu duduk. Dan ada banyak lagi jenis sebagaimana kita telah terangkan daripada video sebelum ini. Fi'al yang kedua adalah fi'al muta'addi, iaitu fi'al yang memerlukan objek iaitu maf'ulun bih untuk melekatkan ayat tersebut. Sebagai contoh, fataha Muhammadun al-bab, Muhammad itu telah membuka pintu. Fi'al muta'addi ini juga terbagi pada 3 bahagian. Bahagian pertama, fi'al muta'addi dengan satu maf'ulun bih. Sebagai contoh, ishtara Ahmad al-qalam, Ahmad itu membeli pen. Dan ada banyak lagi contoh perkataan daripada bahagian ini. Bahagian yang kedua adalah fi'al muta'addi dengan 2 maf'ulun bih. Bahagian ini juga terbagi pada 2 jenis. Jenis yang pertama, fi'al yang menasabkan kedua maf'ulun bih, yang mana kedua maf'ulun bih tersebut bukanlah daripada asal mubtada' dan khabar. Sebagai contoh, kita boleh ambil daripada perkataan a'taituka kitaban, saya memberikanmu buku. Jenis yang kedua, fi'al yang menasabkan kedua maf'ulun bih, yang mana asal kedua maf'ulun bih tersebut adalah daripada mubtada' dan khabar. Fi'al ini terbagi pada 2 jenis juga, iaitu af'alul qulub dan af'alul tahwil. Af'alul qulub ini adalah merupakan perbuatan yang berkaitan dengan hati ataupun yang berbawa maksud segala perbuatan itu daripada perasaan. Sebagai contoh yang boleh kita ambil daripada af'alul qulub, daripada af'alul yaqin, wajadtu as-sidqa zinatul uqala, saya meyakini kejujuran adalah perhiasan orang-orang yang berakal. Af'alul qulub juga terbagi pada 2. Af'alul qulub juga terbagi pada 2, af'alul yaqin dan af'alul zon. Af'alul yaqin ini adalah perbuatan yang meyakini ataupun menunjukkan keyakinan. Seperti contoh ayat wajadtu as-sidqa zinatul uqala, saya meyakini kejujuran adalah perhiasan orang yang berakal. Contoh af'alul zon pula ialah perbuatan yang sentiasa menunjukkan sakaan. Sebagai contoh, zanantuka aliyan, saya menyangka kamu adalah Ali. Yang terakhir, bahagian yang terakhir adalah fi'il muta'addi dengan 3 maf'ulun bih. Sebagai contoh, terusnya bahagian yang terakhir adalah bahagian fi'il muta'addi dengan 3 maf'ulun bih. Sebagai contoh, akhbirtu Aliyan Zaidan musafiran, saya mengkabarkan kepada Ali bahawa Zaid sedang pergi musafir. Jadi itu adalah contoh-contoh daripada fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Moga-moga ia dapat memahamkan pendengar-pendengar video kami ini. Sekian saja pada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.